Selesai Dajjal, datang pula Ya'juj dan Ma'juj. Dan kita juga telah bincang sebelum ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa dan orang beriman berlindung di Bukit Tur Sina ketika mana datangnya Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerosakan, dan akhirnya Ya'juj dan Ma'juj itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan apabila mereka terkena satu wabak, satu bakteria, satu virus yang mematikan mereka secara serentak. Dan setelah kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj, barulah Nabi Isa bersama dengan sahabat-sahabatnya keluar daripada belakang Bukit Tur Sina. Mereka menjumpai bangkai yang berbau busuk di merata tempat, sehingga kan mereka tak dapat berjalan ke mana-mana. Tengok suasana ni, Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dihilangkan bau busuk tadi. Maka Allah menghantar cenih burung yang besar seakan-akan leher unta. Maka burung-burung inilah yang mengambil bangkai-bangkai ni, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ni, dibawa entah ke mana yang dikehendaki oleh Allah. Tak bawa ke laut, ke bawa ke mana, hingga menyebabkan satu bangkai pun tak ada menghilangkan bau busuk yang ada. Selepas pada itu Allah buat turun hujan yang sangat lebat, seakan-akan mencuci permukaan bumi ni daripada segala sisa-sisa kotoran yang ada di atas tanah. Lepas hujan, bumi kelihatan bersih, tuan-tuan, bersih, bersinar. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi supaya keluarkan buah-buahan, kembalikan keberkatan. Maka pada ketika itu tumbuhlah segala tanaman dengan suburnya, hingga dikatakan sebiji delima boleh makan 40 orang. Jadi maknanya begitu berkat yang kata bumi. Dan disebut dalam hadis Ibnu Majah dengan isnad yang kuat, iaitu turfa'u syahna wa tabarut wa tunza'u humatu kulli dhati humah hatta yudkhila al-walidu ay tiflu as-saghir yadahu fil hayyah ay fi famiha fala tadurruhu wa tafirru al-walidatu al-asada fala yadurruha wa yakuna adh-dhi'bu fil ghanam ka'annahu kalbuha wa tumla'u al-ardu min as-silm kama yumla'u al-ina' min al-ma' wa takunu al-kalimatu wahidah fala yu'badu illallah wa tada'ul harb awzaraha wa taslubu Quraisy mulkaha. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, yang menyatakan bahawa bila berlaku macam tu, hilanglah segala sifat permusuhan dan benci-membenci di kalangan manusia, dan hilanglah segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa. Keberkatan yang wujud pada muka bumi, keberkatan langit, keberkatan bumi setelah habisnya Ya'juj dan Ma'juj, membawa kepada hilangnya sifat permusuhan, hilangnya sifat kebencian. Orang semua bersaudara pada waktu itu. Dan binatang-binatang pun dia tak boleh bagi mudarat. Bisa pun tak ada lah. Kita yang takut ni tuan-tuan, pasal apa? Bisa. Ulang, oh lari. Sebab takut bisa. Maka hilang segala bisa dari keseluruhan binatang berbisa. Sehingga hatta yudkhilal walidu ay tiflu as-saghir yadahu fi fil hayyah. Sampaikan ada budak kecil ni, dia boleh masukkan tangan dia ke dalam mulut ular. Maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak akan wujud apa-apa kemudaratan. Sengat pun tak, bisa pun tak ada, gigit pun tak, dia boleh masuk tangan Zahab selambar ya. Disebut dalam hadis ini betapa damainya pada waktu itu. Anak kecil boleh bermain dengan singa. Singa tu boleh main dia, hilanglah taring dia. Bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing terbalik menjadi seolah-olah dia pula jadi penjaga kambing. Kan? Dia disebutlah hadis kan, innama ya'kulu adh-dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Serigala ni duduk tengok, duduk cari mana kambing yang duduk sekok-sekok tu, keterkam makan. Itu dia punya style dia. Tapi tak, terbalik lah. Bukan dia pergi terekam, dia pula jadi macam pengembala duduk jaga kambing tu. Ini gambarkan bagaimana hilangnya sifat permusuhan. Bumi akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan, seperti mana dipenuhkan sesuatu bejana, satu bekas tu dengan air, nampak tenang, selamat, cantik apa semua. Dan tuan-tuan, pendapat akan menjadi satu, tidak ada perselisihan antara umat, dan tidak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan segala peperangan akan berhenti. Perang akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan. Tuan-tuan,
Kalau kita tengok perang-perang yang berlaku pada hari ini, dia akan berterusan. Berterusan, dan kita tak tahu sampai bila. Tak ada pula ke perang dunia ketiga ke, Allahu alam, kita tak tahu. Tapi perang ni akan berlaku bila nak berhenti ni? Ni, waktu setelah habisnya, tewasnya, hancurnya Ya'juj dan Ma'juj waktu itu. Tuan-tuan, mengikut Al-Imam Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah fi Ashratis Sa'ah. Bukan Imam Barzanji, hak Barzanji tu kan. Ni Imam Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah fi Ashratis Sa'ah, dia kata apa? Besar kemungkinan zaman kemakmuran yang akan berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa ialah juga zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, kerana kedua-dua mereka akan hidup pada zaman yang sama. Imam Mahdi dulu menentang Nabi Isa, tapi mereka selari pada waktu yang sama. Maka kemakmuran dan keadilan itu kadang-kadang dikatakan berlaku zaman Nabi Isa, dan kadang-kadang dikatakan berlaku pada zaman Imam Mahdi, padahal memang zaman yang sama, waktu yang sama, iaitu 7 tahun terakhir dari kehidupan Imam Mahdi bersamaan dengan 7 tahun pertama daripada awal turunnya Nabi Isa alaihi salam. Maknanya Imam Mahdi lebih dulu daripada Nabi Isa, memimpin umat ni lebih kurang 30 tahun, manakala Nabi Isa akan hidup selepas kematian Mahdi selama lebih kurang 30 tahun pula. Yang bertemu pada peringkat awal, kemudian Mahdi meninggal, diteruskan oleh Nabi Isa. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Isa akan berkahwin dengan perempuan dari keturunan kabilah Juzam, seperti sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menerima delegasi perwakilan yang datang daripada kabilah Juzam. Marhaban biqaumi Syu'aib wa ashari Musa wa la taqumus sa'ah hatta yatazawwaja fikum al-masih wa yuladu lahu. Selamat datang kaum Nabi Syu'aib, dan sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula. Dan peristiwa perkahwinan Nabi Isa ialah pada tahun yang ke-21 setelah baginda turun ke muka bumi. Jadi umur beliau lepas berkahwin masih tinggal lagi 19 tahun, kerana keseluruhan hidup Nabi Isa setelah beliau turun nanti ialah 40 tahun, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi setelah cukup 40 tahun dari masa turunnya Nabi Isa, waktu itu baginda akan meninggal dunia di Madinah dan dikuburkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa ni merupakan orang yang keempat ditempatkan di bilik yang sama. Kalau sekarang ni, kalau kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kita akan menziarahi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan yang keempatnya insya-Allah adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah Nabi Isa meninggal dunia, kepimpinan dunia Islam akan diteruskan buat sementara waktu oleh seorang khalifah daripada Bani Tamim. Dan apabila beliau meninggal dunia 3 tahun kemudian, Al-Quran pun diangkat. Ini bermakna kiamat sudah hampir tiba. Dan tuan-tuan, ada satu perkara yang elok kita sebutkan adalah bila mana kalau kita merujuk kepada keseluruhan hadis-hadis yang disebut berkenaan dengan turunnya Nabi Isa sehinggalah baginda wafat, nampaknya hadis-hadis menceritakan tentang kejadian yang berlaku di sekitar Asia Barat sahaja, di Timur Tengah sahaja. Hadis-hadis tak cerita di Malaysia, tak ada. Di Pala Batas tak ada, di Gunung Jerai tak ada, di Kuala Lumpur tak ada, di Indonesia tak ada. Semua berkisar di mana? Di Asia Barat ataupun Timur Tengah. Jadi negara-negara lain boleh jadi masih dihuni oleh siapa-siapa jugalah, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka selepas daripada itu, habisnya Nabi Isa, meninggalnya, dan kemudian khalifah tu pegang sekejap habis, maka berakhirlah tanda-tanda kiamat dalam konteks yang berlaku pada manusia. Dia akan berpindah kepada tanda kiamat yang hampir dengan kiamat, iaitu apa? Permulaan tanda kiamat yang hampir dengan kiamat. Permulaan tanda kiamat yang hampir dengan kehancuran alam
adalah matahari terbit dari sebelah barat. Itu